barang daripada luar negara. Tapi kita tak bolehlah terlalu banyak sangat terima barang daripada luar negara sebab kita kena ada dasar perlindungan ke atas barang-barang tempatan. Okay, so protectionism maksudnya ialah halangan ataupun sekatan yang dikenakan ke atas barang-barang import, okay, untuk melindungi barangan ataupun industri tempatan. Okay, faham tak ni? Dengar tak? Ke lagging? Dengar ada. Okay. So saya ulang balik. So protectionism bermaksud ialah sekatan ataupun halangan yang dikenakan ke atas barang-barang import untuk melindungi industri tempatan. Okay, to protect its domestic industries. Okay, apa kebaikan? What is the advantages ataupun arguments lah ataupun advantages of the protectionism. Okey, yang pertama, kenapa kerajaan perlu lindung barang tempatan dan kurangkan pengambilan barang-barang luar negara? Pertama, sebab kita nak reduce deficits in the balance of payment. So, lepas ni kita akan belajarlah BOP ni, balance of payment. So, basically, balance of payment is a record, okay, all the transactions, export, import, activity in a 1 year, in a 1 year lah ataupun dalam tempoh tahun tertentu. Okey, maksudnya kita tak nak kita punya nanti akaun negara kita akan menjadi defisit. Kenapa? Sebab bila kita beli orang Malaysia, beli barang luar negara dengan banyak, okay, so wang kita mengalir ke luar. So, that's why government akan buat protectionism ni dengan memperkenalkan tarif dan kuota. To restrict import will lead to a severe deficit in the current account of the balance of payment. So, maksudnya kita tak nak bila kita allow sangat barang dari luar negara akan menyebabkan kita punya BOP kita, balance of payment, imbangan pembayaran akan menjadi negatif. So negatif tu menunjukkan bahawa negara kita sedang berhutang. So bila berhutang bermaksud kita tak cukuplah duit dalam negara. That's the reason lah. Okay, kebaikan lagi untuk mengamalkan protectionism ialah to increase the government revenue, untuk meningkatkan hasil kerajaan. So as you know that, okay, one of the resources ataupun sumber income kerajaan adalah melalui cukai. So we have the direct tax and indirect tax. So cukai tu bila kita kenakan barang import kat dalam negara kita, semua akan dikenakan cukai. Contohnya macam harga kereta. Kan kalau kita beli harga Honda dekat Japan murah, tapi kalau kita beli kereta Honda dekat Malaysia jadi mahal. Kenapa? Sebab dia akan dikenakan cukai. So cukai itu merupakan hasil kepada kerajaan. That's why dia kata akan menyebabkan pendapatan negara lah. Okey, yang ketiga, kenapa kita perlu buat protectionism ini? Melindungi untuk melindungi infant industries. Apa maksud infant industries? Infant industries bermaksud is a new industries as they cannot be compete with well-known company and help them to establish. Maksudnya company kecil-kecil lah, bisnes secara kecil-kecilan. So diorang ni nak pergi ke dia tak boleh nak bersaing lah sebab diorang kecil kan, company kecil, jadi government kena tolong diorang. So diorang bergantung, depends on the government. So kalau government tak nak tolong, which is allowed banyak barang daripada luar negara, so new industry ni akan makin lama makin terkubur lah. Contoh macam industri batik, industri songket, industri makanan, kecil keropok-keropok dan sebagainya. So bila government tak sokong, so orang punya bisnes akan jatuh lah. Okay. Lepas tu untuk diversify the economy. Kenapa kita perlukan barang daripada luar negara? Sebab kenapa kita perlu lancarkan protectionism? Sebab kita nak memperbagaikan ekonomi dalam negara kita. So tak adalah orang yang menganggur, semua orang ada bekerja dan sebagainya. Okay, to prevent the country from depending on one sector only. Okay. Lepas tu kita nak, kenapa kita nak buat protectionism juga? Sebab kita nak prevent dumping. Dumping ni apa benda? Is a taktik kotor. Taktik kotor yang digunakan oleh pengeluar luar yang nak bawa masuk diorang punya produk dalam negara. Kita tahu kan kalau macam contoh beli kereta Honda dekat Japan, harga dia mungkin murah, mungkin RM70,000. Masuk dekat Malaysia ada cukai dan sebagainya, so dia akan jadi mahal lah. So daripada RM70,000 dia akan jadi mungkin RM150,000 bagi contoh. So dumping ni apa? Dumping is a situation where goods are sold abroad
lower prices, okay, compared to the origin market. So this occur when the overseas producers are giving export subsidies or monopolies practicing price discrimination. So dekat sini maksudnya ialah taktik kotor yang dilakukan oleh pihak pengeluar antarabangsa, diorang letakkan harga yang lagi rendah daripada harga kereta yang mereka jual dekat dalam negara mereka. Contoh, kalau dia jual kereta Honda dengan harga 70,000, so dia akan masuk Malaysia dengan kadar yang mahal lah sebab kena cukai kan. Okay. Tapi apa yang dikatakan dumping ialah contoh macam company ataupun pengeluar kereta Honda tu, dia tahu bila kereta dia masuk dalam Malaysia akan dikenakan cukai. So dia letak harga murah. Okay, maksudnya dia letak pada harga at a lower price compared to the origin market. Origin market ni masuk kat Jepun lah. Dia letak harga murah. Contoh macam nak masuk Honda, nak masuk dalam Malaysia, dia letak harga 50,000. Okay, so masuk je dekat dalam Malaysia kena 120% contoh. So nilai dia tu nanti akan jadi kepada sama harga dengan kereta-kereta tempatan. Maksudnya harga murah lah. So this is not okay lah, maksudnya tak boleh. Okay, kalau contoh kalau dia jual harga Honda dekat Japan dengan 70,000, so starting nak masuk kereta Honda dalam Malaysia pun kena 70,000. Tak boleh turun daripada harga tu. So this is the dumping. Okay, apa lagi kebaikan daripada protectionism ialah kita akan create more job opportunities sebab local producers tend to produce more goods and services. So this will create more job opportunities in the economy as the production and services has increased. So maksudnya dekat sini, bila kita fokus pada pengeluaran barang dalam negara, which is kita tak berapa nak allow sangat lah, negara luar. Tapi kita dari segi untuk barang-barang tempatan, pertama akan jadi lebih berkualiti dan juga akan menyebabkan pertumbuhan ataupun menyebabkan peningkatan dalam peluang pekerjaan. Okay, so this is the protectionism lah. Okay. So this is the tools of protectionism. Okay, tools of protectionism, apa yang government boleh buat untuk mengurangkan perbelanjaan orang ramai terhadap barang-barang import. Pertama akan guna tarif lah. Tarif ni adalah bermaksud tarif imposed to protect local industries. So maksudnya bila tarif cukai tu dikenakan ke atas kereta, so kereta akan jadi mahal lah kereta Malaysia. Okay. Kedua, it refers to tax imposed on imported goods and services. Semua barang-barang daripada luar negara, tak kisahlah barang tu besar ke kecil ke, okay, masuk je dekat Malaysia akan dikenakan cukai. Okay. So when tariff is imposed certain goods and services, the price will be expensive and lead to the customer consumption on import. So maksudnya dekat sini bila cukai dikenakan, harga barang akan jadi mahal. So harga barang import akan mahal, orang akan berfikir 5-6 kali lah nak beli. Okay. Sebab apa? Sebab government sengaja je naikkan cukai supaya untuk mendapatkan keuntungan dari segi hasil. Kedua, untuk melindungi negara lah. Okay. Yang ketiga, okay, yang kedua, kuota. Kuota ni apa benda? Kuota ni maksudnya ialah restriction or limitation on the volume of imported goods, iaitu hadkan pengeluaran barang import datang ke Malaysia. Contohnya macam kereta mewah, okay, luxury car. Dia tak boleh selalu datang ke Malaysia sebab nanti orang ramai akan beli kereta-kereta buatan luar negara ni. So kita tak nak wang terlalu mengalir keluar, so kita akan buat kuota lah. Okay, kuota. Ketiga adalah export subsidy. Okay, maksudnya government will give the subsidy to the local seller so that dia akan jadi lagi berkualiti, dari segi packaging semakin bagus dan sebagainya. Okay. Yang keempat adalah exchange control. Exchange control ni maksudnya apa? Maksudnya pelaburan yang dilakukan oleh kerajaan akan dikawal juga oleh pihak SC, Suruhanjaya Security. Okay. Embargo bermaksud is a direct control by the government of a country to prohibit certain goods and services entering the country. So the government may ban, pulaukan barang tersebut, items of other countries based on different ideologies. So maksudnya embargo ni ialah kita pulaukan barang tersebut.
Okay, macam mana nak perlakukan? Pertama, of course lah kita kena dapatkan surat dan sebagainya. Ataupun untuk embargo ni sebenarnya ialah bilangan keluarga ataupun individu yang macam ataupun negara yang tidak menerima ideologi negara tersebut. Contoh macam Israel. Okay, most of the country tak suka Israel melakukan kekerasan ke atas Palestin. So kita tak naklah kita bergaduh, tapi kita akan cuba untuk bankan produk-produk daripada Israel. Contoh macam Starbucks, contoh macam McD dulu, okay. Tapi sekarang ni dua-dua tu dah jadi hak milik Malaysia. So no need to worry lah. Okay. Ini sahaja. Lepas ni kita masuk BOP pula. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita boleh habiskanlah kelas hari ni. Boleh? Boleh, madam. Okey. So nanti kita pukul 2 kita jumpa lagi lah. Awak boleh download lah soalan apa tu, balance of payment. Okey, untuk tutorial sekejap lagi dekat dalam LMS. Okay, so that's all for today. Thank you and take care. Bye. Madam, Apa? ni online ke face to face? Face to face. Atira? Kalau online tak boleh madam? Kenapa? So malas datang kelas. Madam face to face madam. Face to face sebab saya nak ajar topik baru. Boleh? Okay madam. Okay. Okay, so that's all. Thank you and take care. Bye. Assalamualaikum. Thank you madam. Thank you, madam. Baru ada dengan suara lelaki. Thank you, madam. Thank you madam.